Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat kita menyambung pengajian Asmaul Husna kita. Dan pada pagi yang berbahagia ini kita akan membincangkan mengenai nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib iaitu Allah yang Maha Penghitung. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib dan Allah adalah yang Maha Penghitung. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam rantaian Asmaul Husna iaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, Allah yang Maha Penghitung. Dan apabila kita bicarakan mengenai Allah yang Maha Penghitung, kita akan bicara daripada dua sudut ataupun dua perkara. Kita akan bicarakan daripada dua perkara. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala menghitung apa-apa juga berkaitan dengan hak-hak harta. Apa perkara yang berkaitan dengan hak-hak harta. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa idza anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidara an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Okey. Surah saya beritahu balik ni. Saya lupa nak catat di sini ya. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa dan hendaklah kamu menguji anak-anak yatim itu sehingga mereka dewasa dan boleh bernikah. Apabila kamu mengetahui kecerdikan mereka, maka hendaklah berikan harta mereka kepada mereka. Dan janganlah kamu membelanjakan harta itu dengan segera dan mahu cepat habis sebelum mereka dewasa. Sesiapa di antara kamu sebagai penjaga yang kaya hendaklah menahan diri, dan sesiapa yang fakir bolehlah dia mengambilnya sedikit dengan kebaikan. Apabila kamu memulangkan harta anak yatim itu, maka datangkanlah saksi ke atas mereka, dan cukuplah bagi Allah sebagai penghitung. Wa kafa billahi hasiba. Walaupun ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai tentang harta anak-anak yatim harta anak yatim. Kalau adalah satu anak yatim yang meninggal meninggal dia, kemudian kita menjadi amanah, kita pakcik dia ke kita makcik dia menjadi amanah kepada harta mak ayah dia telah meninggal tu, maka hendaklah kita jaga amanah tu dengan sebaik-baiknya. Kita di sini buka tuan-tuan sekalian di Malaysia ni alhamdulillah, sebab average orang rata-ratanya mana tak sesusah seperti mana negara-negara macam Pakistan, macam India sampai kalau dia kata ada meninggal terpaksa nak serah anak tu pada orang lain, tak mampu nak jaga, tak mampu nak bela. Jadi apabila orang saudara mara yang fakir atau miskin, dia terdedah dengan amanah harta tu, apabila diberikan kepada dia, dia nak guna, dia nak ambil. Ini Allah SWT sebut. Tapi akhir ayat ini Allah sebut wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai penghitung. Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menghitung setiap satu perkara itu. Okey. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala menghitung berdasarkan ayat ini iaitu apa-apa berkaitan dengan harta. Ada 7 harta yang kita wajib tunaikan. Ada 7 berjenis harta yang wajib kita tunaikan. Maknanya kalau ada harta-harta demikian kita wajib tunaikan. Yang pertama apa? Yang pertamanya harta-harta berkaitan zakat. Sebab Allah sebut wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah tu sebagai penghitung. Kalau ada zakat kira dengan sebaik-baiknya. Ada zakat kira dengan sebaik-baik je. Lebih tak apa, jangan kurang. Dan kata Allah Subhanahu wa taala,
ma naqasal malu min sadaqah, tidak akan berkurangan harta dengan kita menunaikan sedekah ataupun zakat. Tak akan berkurangan So kita hari ni bayar zakat, kita tunaikan, Allah SWT ganti harta tu dengan benda-benda yang baik kepada kita tu. Jadi wakafa billahi hasiba, cukup Allah sebagai penghitung. So kita hitung dengan sebaik-baiknya. Zakat kita kan, kita punya betul-betul kita kira sebaik-baiknya. Yang kedua apa? Yang kedua, harta yang wajib ditunaikan. Wakafa billahi syahida, Allah cukup Allah sebagai penghitung. Harta-harta berkaitan dengan nazar. Dengan nazar kita pernah bernazar. Apa maksud nazar? Janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan sesuatu jika hajat kita terkabul. Dan mesti nazar tu lafaz dengan lisan. Dengan hati tak jadi nazar. Dia dengan lisan. Ya Allah, kalaulah anak aku boleh masuk universiti ni, ya Allah, aku nak buat kenduri dekat rumah anak yatim sebanyak 40 orang. Kena tunaikan. Dia kena lafaz kat lisan. Kalau hati saja belum. Kalau hati saja belum. Sebab itu nazar bagusnya ada saksi. Nazar tak perlu saksi, tapi bagusnya ada saksi. Takut apa? Pertama, takut terlupa. Yang kedua apa? Takut kita meninggal. Sebab harta berkaitan nazar, harta yang wajib kita tunaikan. Kalau tak tunaikan, maknanya harta tu tak boleh nak ambil. Sebab itu nazar, itu hutang kepada agama. Itu tunaikan. Itu kita kena ingat. Lepas tu bagus. Ya Allah, ni anak ni kalau dia dapat jodoh yang baik Tuhan, kan? Aku naklah, maknanya sembelihlah seekor kambing lah contohnya kan. Bagi makan anak-anak yatim ke, bagi makan orang masjid ke, wajib tunaikan. Ini anak lama tak dapat kerja ni Allah. Kalaulah anda kata kau bagi kerja Tuhan, aku nak bagi sedekahlah kepada orang fakir miskin, kan? Berapa-berapa. Kita nazar kena dengan lisan. Jadi harta yang berkaitan nazar kena kira baik-baik, kena tunaikan dengan sebaik-baiknya. Okey. Kita ni kalau nak ajat, kan, kita nak betul-betul hajat kan, ada dua jenis tau. Cara kita nak minta ajat. Ada dua jenis yang paling mudah lah. Yang pertama dengan kita janjikan, bagi nazar lah nazar. Ya Allah, kalau kau bagi, aku akan tunaikan ya Allah. Nazar, ada setengah-setengah ustaz kata, apa nak nazar macam berkira dengan Tuhan ke? Dia bukan berkira dengan Tuhan. Dia memang ada sistem dalam syarak. Maknanya ada sistem dalam syarak. Maknanya ada cara tu ada. Ya Allah tolonglah, ya Allah bagilah Tuhan. Kalau kau bagi ya Allah tolong, aku akan sedekah ya Allah. Tolonglah ya Allah, aku janji aku akan sedekah. Itu nazar. Yang kedua, kita buat amalan dulu. Kita dah collect dulu amalan. Kemudian sampai kita nak guna, ya Allah Tuhanku, kalaulah ada keikhlasan ya Allah, tolonglah ya Allah hajat aku ni. Kita dah buat dulu amalan-amalan kita. Apa-apa pun lah amalan dah buat, baru kita gunakan saat kita perlu nanti. Jadi maknanya yang keduanya harta yang ditunaikan, hasibah, Allah sebagai penghitung. Yang keduanya wakafa billahi hasibah, harta berkaitan dengan nazar. Yang ketiga, ayat ini ayat berkenaan harta. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu sifatnya Al-Hasib, yang maha penghitung. Apakah harta yang wajib kita tunaikan? Iaitu apa-apa harta berkaitan dengan faraid. Faraid. Faraid ni maksudnya apa? Faraid ni harta-harta yang berkaitan dengan apa nama pusaka, berkaitan pusaka. Hari ini ada meninggal, apa-apa juga harta kalau nak ambil walaupun kecil kena minta halal. Kadang-kadang kita rasa macam alah kan plekat ayah, ambil je lah. Harta kan plekat buruk, tapi itu harta dia. Apabila harta, dia tetap ada pusaka. So kalau nak ambil pun kena minta. Ni adik-beradik kau semua tak nak kan? Ni bagi saya lah, bagi akak lah kan plekat ayah ni. Kena minta halal. So kalau kita pernah ambil ke barang apa semua, benda kecil-kecil je. Walaupun keluarga tak ambil tahu benda tu, tapi kalau kita nak ambil, kena minta isytihar. Sebab itu harta peninggalan. Itu benda kecil-kecil. Apatah lagi benda besar-besar, tanah ke, kan? Begitu juga dengan apa-apa jugalah. Tanah ke, barang kemas ke, kan? Kita jangan nak fikir untung, wah aku dapat. Harta cari sendirilah. Mak ayah kita bagilah dengan sebaik-baiknya. Harta kita cari sendiri, kan? Dan harta itu pun peninggalan. Kalau kita hari ini meninggal pun tetap ditinggalkan. Bagaimana kalau laluan itu benda yang haram dan kita meninggal? Ya Allah, macam mana tanggungannya itu? Kan? Kita ambil benda haram, kemudian tiba-tiba kita meninggal, anak kita tak tahu apa-apa, berterusan hak itu yang tidak sepatutnya berada di waris-waris kita. Macam mana nak tanggung benda itu? Kan? So faraid kira betul-betul. Kalau ada berlaku meninggal, kita nak bagi sama rata. Nak bagi sama rata, bagi sama rata. Macam mana cara dia? Kira dulu faraid.
Ini bagian ini, bagian ni, bagian ni, bagian ni, bagian ni, bagian ni. Okey, ni bagian awak macam ni bang, bagian adik macam ni, bagian akak macam ni, bagian awak macam ni. Okey. Kemudian dah tahu bagian masing-masing, setuju tak kita untuk bagi sama rata, sama rata. Kan? Mana setuju tak? Tapi kena bagi faraid dulu. Supaya apa? Supaya abang tu tahu, oh hak aku banyak ni sebenarnya. Tapi aku tak apa, aku nak lepaskan hak aku. Kan? Kena cerita dulu berapa-apa. Sebab tu kalau nak bagi sama rata tak ada masalah, tapi kena kira faraid dulu. Jangan terus-terus, okey tak apalah kita bagi sama rata terus lah, kan? Dia kena kira faraid dulu. Kalau anda kata ada orang yang ada orang yang tidak setuju, okey bahagian dia saja tak setuju. Tolak dia, bahagian yang setuju bagi sama rata, kita bagi sama rata lah. Kan? Kalau ada anak angkat tidak mewarisi harta. So kena tahu mak ayah kalau kita ada ambil anak angkat, dulu-dulu kan memang bin kan terus pada bapa ni kan. So kalau tahu anak angkat dia tidak mewarisi harta. So macam mana, kesian ke adik ni kan. So bagilah sama rata. Adik-adik yang ni lepaskan hak masing-masing, bagi jugalah ke adik ni, dia jaga mak kan. Dia jangan lepaskan. Faraid in waqafa billahi hasiba. Maknanya cukup Allah tu sebagai yang menghitung. Mana ceruk tengok betul-betul. Kira betul-betul benda-benda berkaitan harta tu. Kemudian yang keempatnya apa-apa berkaitan dengan wasiat. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah tu sebagai penghitung harta yang wajib kita tunaikan, iaitu benda-benda berkaitan wasiat. Wasiat ini dia tidak boleh diberi kepada dia dengan setiap wasiat ada 3 syarat dia. Pertama, dia tidak boleh diwasiatkan kepada waris. Waris yang layak dapat faraid tak boleh nak wasiat kepada dia. Okey, bapa wasiatkan separuh harta bapa kepada abang sulung. Tak sah, wasiat itu tak sah. Kan? Sebab wasiat tidak boleh kepada ahli waris yang dapat faraid. Orang luar tak apa. Yang keduanya, wasiat tidak boleh bagi pada orang kafir. Kan? Kau bagilah kepada nyonya tu ya, kalau bapak mati ni ya. Siap nyonya tu kau tengok kan. Tak boleh. Nyonya tu masuk Islam boleh. Nyonya tu tak masuk Islam tak boleh ya. Okey. Ustaz, kalau mak dia orang bukan Islam, faraid tak boleh. Kalau mak dia bukan orang Islam tak boleh kasih. Tak boleh. Kan? Sebab syarat dia pertama memang mesti Islam. Kalau nak bagi dengan cara bukan wasiat. Hibah. Ni wasiat ni mana? Kalau mak meninggal kau bagi, tak boleh. Kan? Dan yang ketiganya, wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau anda kata kita kata, okey, abah meninggal, abah bagi seluruh harta abah dekat masjid. Hanya 1/3 saja. 2/3 lagi dibagi secara faraid. So jadi kena kira betul-betul benda-benda berkaitan wasiat. Sebab tu wasiat ni memang kena elok bagus sekarang tulis. Kemudian ada saksi kan. Saksi-saksi benda wasiat ni. Hibah ni boleh kita lakukan bila-bila masa selagi mana kita belum sakit yang membawa kepada meninggal. Kalau kita dah sakit terlantar dekat ICU kan, hibah kita tidak sah. Takut ada disebut sebagai pengaruh tidak wajar. Pengaruh tidak wajar. Abangnya gosok mak, sain lah mak. Mak pun tak apa perasan kan. Yalah sain kan. Kalau dipanggil maradul maut, mati yang membawa kepada kematian, tak sah hibah. Kalau sihat-sihat macam ni boleh. Sihat-sihat macam ni boleh. Jadi yang keempat, perkara yang perlu kita tunaikan, harta yang perlu tunaikan. Wa kafa billahi hasiba. Allah yang maha penghitung. Hitung baik-baik benda-benda berkaitan wasiat. Okey. Apa kata senario macam ni? Mak kita ada harta. Kemudian ketika meninggal, kita beritahu pada adik-beradik. Kita kata apa? Aku dengar mak tau. Aku dengar mak sebelum mak meninggal, mak nak wasiatkan harta ni kepada masjid. Kan? Adik-beradik lain tak dengar, tak ada tulisan. So, terpakai ke tidak wasiat itu? Wasiat itu tidak terpakai kecuali kepada yang mendengar saja. So, pada yang mendengar tak boleh ambil hak dia sebab mak wasiat dan abang dengar. Abang punya bahagian abang tak boleh ambil sebab abang dah dengar wasiat mak. Yang lelaki bagi pada faraid. Sebab kita seorang dengar, kan? Dan kita tak boleh nak pengaruhi adik-beradik kalau adik-beradik tak setuju.
Aku dengar betul, wallahi aku dengar. Mak kata nak bagi wasiat harta tu pada masjid. Adik-beradik lain tak dengar, dan adik-beradik tak setuju. Kan? Adik-beradik lain tak setuju, bagikan harta pada adik-beradik lain. Tapi kita yang dengar tak boleh nak ambil bahagian kita. Kita kena tunaikan. Okey, bagi pada masjid. Jangan pula kau semua tak ada bagilah, aku pun tak ada bagilah macam tu. Jangan macam tu. Sebab kita yang dengar. Okey. Ibu, ayah, kakak yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Kemudian yang kelima. Yang kelima, wa kafa billahi hasiba. Allah yang Maha penghitung. Harta yang wajib kita tunaikan, harta-harta yang diamanahkan kepada kita. Harta amanah. Kalau contoh ayat Quran yang kita sebutkan tadi itu, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa maknanya harta anak yatim yang diamanahkan kepada kita, ataupun harta apa-apa saja yang diamanahkan kepada kita. Bila sampai masanya, hendaklah kita pulangkan. Diamanahkan kepada kita. Apa-apalah, harta ke, emas ke, apa ke, diamanahkan, hendaklah kita pulangkan. Kemudian yang keenam, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah bagi Allah itu yang Maha penghitung. Yang keenamnya, harta yang perlu kita tunaikan adalah hutang. Hutang. Walaupun hutang itu tidak disebut, tidak diminta, tetapi hutang yang tidak diminta bukan bermaksud dia terus automatik halal. Tak. Kita ada hutang orang tu tak pernah pun menyebut. Kena tunaikan. Sebab antara benda yang membebankan kita ke akhirat besok adalah hutang. Kita kena tunaikan. Wa kafa billahi hasiba. Allah al-hasib. Allah yang Maha penghitung. Di dunia kita tak tunaikan, di akhirat besok kena cari orang tu nak tunaikan ni. Sebab itu kita buka, tuan-tuan sekalian, hutang kena tulis. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila kamu berhutang dengan satu hutang sehingga ke satu masa, hendaklah kamu menulisnya. Kena tulis. Kalau boleh kecil-kecil. Lepas tu kita biar hutang ada buku dia. Tapi yang tunjuk kat anak, ni memang saja catatan kita. Kalau tiba-tiba meninggal, anak tahu. Oh, mak beli golang itu 3 kali bayar. Baru 2 kali sempat. Jadi boleh ditunaikan. Anak yang soleh dia akan tunaikan. Dan yang terakhir, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah itu sebagai penghitung. Allah akan hitung dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuhnya iaitu nafkah. Ini untuk abang-abang, ayah-ayah saya yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Nafkah kepada anak, nafkah kepada isteri, kira dengan sebaik-baiknya. Nafkah. Apa maksud nafkah? Nafkah kepada isteri, makan, pakaian, tempat tinggal. Sediakan sebaik-baiknya. Makan, pakaian, tempat tinggal. Nafkah kepada anak, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Termasuk pendidikan. Dan juga sebagai nafkah juga benda-benda berkaitan kesihatan. Kena tunaikan. Apa kira kalau anda kata seorang suami tidak mampu untuk bagi nafkah? Kalau dia tidak mampu untuk bagi nafkah, 2 je pilihan dia. Yang pertama, dia memang kena minta halal dengan isteri dia. Pegang tangan isteri, bawa tempat yang paling romantik dekat longkang depan rumah. Buat muka welfare, mata besar sikit kan. Minta halal, memang kena minta halal. Saya sekarang tak mampu, maklumlah. Dulu mampu, alhamdulillah. Dah tak mampu, macam mana bisnes tu turun naik, ataupun sekarang dah pencet kan. So minta halal. Memang kena sebut halal. Itu pertama. Yang keduanya apa? Hutang. Minta lafaz hutang. Sebab nafkah tu benda yang wajib. Minta maaf lah ya, sekarang tak mampu. Apa yang awak dulukan, saya hutang. Nanti kita kira balik. Saya mampu, saya akan balas, berganti balik. Saya janji, saya ganti balik. Itu je dia punya pilihan. Jangan buat tak tahu. Kalau abang ayah, kita kena pesan kepada anak kita. Maklumlah anak kita ke bisnes. Bisnes kan turun naik. Kalau kau mampu, kau kena jaga nafkah. Sebab wa kafa billahi hasiba. Allah tu Maha penghitung. Tak mampu, 2 pilihan tadi tu. Kau pergi minta halal kat menantu aku kan. Ataupun pergi minta hutang. Apa hutang?
Kadang-kadang malu, tapi benda tu perlu. Kan? Supaya ada keberkatan dia sebenarnya rumah tangga. Sebab apa? Kenapa nafkah tu penting? Wa kafa billahi hasiba. Ada setengah-setengah orang nafkah tidak diberi. Dia tak bagi nafkah ni. Kan? Memang betul dia tak mampu. Alhamdulillah isteri pun tak apa, isteri tak berkira sebenarnya. Tak berkira. Isteri pun dulukan pampers anak, susu anak, tuition anak, kan? Lepas 2-3 tahun suami dah mampu. Tapi oleh kerana isteri dah biasa dulukan, dia jadi terbiasa. Tak apalah. Padahal dah kemampuan yang dia ada tu adalah hutang yang patut dibayar. Sepatutnya. Kan? Sepatutnya. Jadi apabila dia waktu dia dah terbiasa, dia tak keluarkan, ketika dia mampu pun dia tidak keluarkan juga. Itu bahayanya. Padahal benda yang dia lebih itu adalah hak anak, hak isteri yang wajib ditunaikan. Wa kafa billahi hasiba. Allah tu sebagai penghitung. Jangan kita ambil. Kan? Tak mampu, minta halal ataupun minta utang. Nanti ganti balik. Kalau meninggal, tapi buat klosa sikit. Tapi kalau meninggal kira halal jugalah ya. Walaupun hutang kan. Kalau meninggal kan. Kita pun halalkan saja. Benda tu bagus sebenarnya. Lafaz dia jelas. Supaya kita tahu. Sebab tujuh harta yang wajib tunaikan kena tunaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penghitung. Tak boleh nak ambil. Tak boleh nak ambil. 7 harta ni tak boleh nak ambil. Okey. Yang keduanya. Allah Al-Hasib. Allah yang Maha Penghitung. Dalam Al-Quran. Saya akan bagi kita surah dia kemudian. Allah menyatakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu disapa dengan sapaan yang baik, maka hendaklah kamu menyapa yang lebih baik daripada itu ataupun kamu menyahutnya. Sesungguhnya Allah ke atas tiap-tiap sesuatu Maha menghitung. Jadi Allah sebut dalam Allah Al-Hasib, Allah yang Maha Penghitung tu kalau kamu disapa dengan sapaan yang baik. Maksudnya apa? Kalau dalam tafsir yang maknanya tafsir Ibnu Kathir lebih kepada ucapan Assalamualaikum. Kalau kamu disapa dengan Assalamualaikum, jawab yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Ataupun paling kurang yang sama. Yang sama Kerana Allah tu Maha Penghitung. Dalam konteks ayat ini, yang keduanya Allah Maha Penghitung adalah amalan-amalan kita. Amalan kita. Sedikit baik kita buat, sedikit walaupun sikit Allah tetap akan Maha menghitung. Lebih-lebih lagi kalau banyak. Kan? Maksudnya kecil benda-benda baik pun Allah akan hitung. Kecil benda-benda maksiat pun Allah Subhanahu Wa Taala akan kira dan hitung. Dan benda itu akan diadili Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu buka pertama sekali, jangan rasa rugi buat baik. Jangan rasa rugi buat baik. Kadang-kadang kita kata apa? Alah, kita jujur, kitalah yang kena tipu ni ha. Kita jujur, kitalah yang kena tekan ni ha. Kita jujur, kita yang miskin, tu orang tu. Orang jahat kaya je tengok tu. Kan? Kita rasa rugi jadi orang baik. Jangan. Kan? Sebab Allah janji yang baik pasti akan dibalas dengan baik. Sebab tu kita kena biasa buat baik. Kadang-kadang kebaikan Allah balas, kita buat kebaikan A, Allah bagi A. Kadang-kadang kita buat A, Allah tak bagi A. Kita buat A, Allah bagi B. B itu apa? Kita tak perasan kadang-kadang. Kita tak perasan. Hari ni kita buat baik dengan orang, tapi kenapa orang semua maki-maki aku? Kan? Kita cakap baik dengan orang, kenapa orang tak cakap baik dengan kita? Itu kita buat A, kita minta Allah balas A. Tapi kadang-kadang kita buat baik dengan orang, kita cakap baik dengan orang, tapi kita keliling kita semua orang maki-maki kita. Tapi kita ni sihat. Allah beri kesihatan, bagus kesihatan kita. Maknanya apa? Kita buat A, Allah bagi balas baik itu B. Bentuk kesihatan. Kan? Kadang-kadang kita banyak sedekah, tapi kita tahu, kenapa aku banyak sedekah, tapi tak pernah pun orang sedekah balik kepada aku. Tapi anak kita jadi anak yang soleh, anak yang baik sekali. Kan? Ketika satu orang di office sebelum pencen, ketika nak pencen,
Satu orang pernah ditanya, satu orang saya pernah jumpa seorang kakak. Kak, bagaimana keadaan akak ketika nak pencen ni? Ustaz. Akak ni ustaz bukan jadi kaki bodek. Sebab tu tak naik pangkat. Pencen pun macam tu je. Alhamdulillah, saya kata. Bagaimana keadaan anak-anak kakak? Oh, anak saya alhamdulillah Ustaz. Semua masuk universiti, semua menyenangkan saya. Dapat menantu semua menyenangkan saya. Kak, akak rugi tak rasa jadi baik ketika berada di office? Mula-mula rasa macam rugi juga. Aku tak kaki bodek tapi tak naik pangkat. Tapi apabila dia tengok B yang Allah bagi, ya Allah anaknya baik. Bukan saja dapat anak baik, menantu pun juga baik. Dia rasa bersyukur, terima kasih Allah. Jadi ada kita buat baik, Allah bagi kita buat baik A, Allah balas dengan A. Ada kita buat baik dengan A, Allah balas baik tu dengan B yang kita tak perasan. Buat baik tak rugi. Jangan kita ada satu setting yang salah. Aku buat baik, aku yang rugi. Aku buat baik dengan orang, bukan orang buat baik dengan aku. Malas aku buat baik, jangan. Sebab itu orang buat baik kepada kita, kita balas baik pada orang, dipanggil fitrah. Benda tu fitrah, benda tu kemanusiaan. Orang buat baik kepada kita, kita balas baik ke orang. Orang buat baik kepada kita, kita buat jahat ke orang. Itu namanya zalim. Zalim Kita membalas benda buruk pada orang yang buat baik, itu nama zalim. Seorang anak menderhaka pada ibu dan ayah dia, itu zalim. Sebab mak ayah berbuat baik kepada dia. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Orang buat buruk pada kita, kita buat baik kepada dia. Itu sunnah. Itu bagus sunnah. Sebab Nabi buat macam tu. Dan tak rugi. Kita orang buat buruk pada kita, kita balas buruk pada orang. Itu namanya dendam. Dendam 4 benda. Berbuat baik, balas baik pada benda baik, itu namanya fitrah. Balas buruk pada benda baik, itu namanya zalim. Balas buruk pada benda buruk, itu maknanya dendam. Balas baik pada benda buruk, itu maknanya sunnah. Sebab Nabi SAW buat yang demikian itu. Jadi dalam yang keduanya, Allah Al-Hasib, Allah yang Maha Penghitung. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung setiap benda-benda baik. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala, benda baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Bukan di akhirat sahaja, di dunia lagi. Jangan rasa rugi buat benda baik. Sebab benda baik mesti dan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak memungkiri janji. Janji Allah nak balas benda baik, Allah pasti akan balas benda baik kepada kita. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, rezeki, kita jumpa pada kesempatan yang lain. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.